Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah tuan-tuan, kita semua dapat tadi solat subuh berjemaah. Satu kejayaan yang besar bila kita dapat menunaikan solat subuh berjemaah, kena pula di masjid. Besar tu. Tak semua orang boleh, tuan-tuan sekalian. Tak semua orang boleh jalan, naik kereta, datang masjid, surau, sembahyang subuh. Tak semua ya. Yang datang, alhamdulillah. Mudah-mudahan yang lain pun akan muncul untuk menunaikan sembahyang subuh jemaah. Saya keluar rumah tadi, start motor, tak perasan lampu dah terbakar. Golap. Kenapa golap motor aku ni kan? Rupanya lampu dah terbakar. Jadi kita berhati-hatilah. Dah sampai setengah, lampu dah tak ada. Jalan je lah kan? Buka signal kan? Sampai bimbang juga tuan-tuan sekalian. Sebab lampu motor ni bila time gelap, kita susah sikit, tak nampak. Macam tu. Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan sekalian, negara kita sekarang setiap hari ada sahaja diuji oleh Allah. Makin hari ada saja. Johor dah banjir. Johor pula. Semalam Sungai Kelamah, Negeri Sembilan banjir. Negeri Sembilan. Kelantan tu biasalah. Jadi tuan-tuan sekalian, banjir. Kemudian dapat berita yang mungkin menyedihkan rakyat Malaysia, iaitu umrah ditangguh bermula 8 Januari. Jadi orang yang nak pergi umrah selepas 8 tak boleh. Sampai bila? Tak tahu. Tuan-tuan sekalian, kawan-kawan saya dah booking semua dah. Tak dapat pergi juga. Ini semua perancangan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak apalah kan? Begitu. Ada orang kata tak apalah, ibadatlah kat Malaysia dulu, dia kata. Kan tak sama kan? Bila berada di Makkah lain kan? Macam tu. Tak apalah. Tuan-tuan, pagi ni saya baca satu hadis. Siapakah teman yang paling setia di alam kubur? Sekarang ni kita tengok setiap hari orang mati. Cuma giliran kita tak sampai lagi. Belum. Mungkin sekejap ni ke, mungkin besok, mungkin malam garang. Macam tu. Sebab baru-baru ni tuan-tuan sekalian, di kampung isteri saya ada kematian. Minggu lepas, kematian seorang bekas imam kampung. Umur dah banyak, lebih kurang 89 tahun umur dia, lebih kurang lah. Pagi tu dia pergi pasar, dia pergi kedai, beli barang-barang kelengkapan. Lepas tu diisi minyak penuh kereta dia. Dia balik, dia bagi tahu isteri dia, aku dah nak pergi dah, dia kata. Saya pun tak pasti macam mana dia punya perasaan, emosi dia. Dia sebut kepada isteri dia, aku nak pergi dah ni kan, lepas ni kau pula. Begitu dia kata. Baik. Lepas tu dia sembang, kemudian dia baring. Tuan-tuan sekalian, dia kata kita semua akan mati, dia kata kan. Kita semua akan mati. Kemudian tuan-tuan sekalian, dia mintakan orang yang datang ketika tu tolong bacakan kat dia surah As-Sajadah. Dia nak dengar. Kan? Jadi bila orang tu baca ada kesalahan sikit, dia pun tegur. Dia ni guru Quran juga, mengajar orang kampung banyak, guru Quran, imam lagi sebelum tu kan.
dah bongkok, banyak sembahyang duduk je, tak larat dah. Bila dia pergi masjid, tuan-tuan sekalian, jemaah kata baliklah pakcik, tak larat kan, naik tangga kan jatuhlah. Nak pergi juga kan. Tuan-tuan, minggu lepas tuan-tuan sekalian, dia relax, dia cakap, aku nak pergi dah ni. Maknanya dia macam tahu nak pergi. Tuan-tuan sekalian, ketika kakinya sakit, dia kata dekat orang yang datang tu, ada yang datanglah ziarah kan, kaki dia sakit benar lah, tolong picit sekejap, dia kata. Kaki dia sakit benar lah, dia kata. Picit tuan-tuan sekalian, sampai ke dada, pop, meninggal. Dia kata gitu kan. Jadi tuan-tuan sekalian, amalan dia apa? Amalan dia, setahu saya lah, terlampau banyak zikir. Banyak sangat zikir. Apa macam-macam zikir semua habis baca. Banyak sangat zikir. Yang kedua, setiap bulan khatam Quran. Itu amalan dia lah. Jadi amalan kita dengan orang lain tak sama. Kita kata orang tu macam ni, kita nak buat, kita tak mampu. Ikutlah kemampuan mana yang kita nak buat. Baik. Jadi hadis ni nak cerita, siapakah teman yang paling setia di alam kubur? Nabi bagi tahu, an Anasin radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala yatba'ul mayyita salasatun. Nabi kata, daripada Anas radhiyallahu anhu bahawasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 3 macam yang akan menghantarkan jenazah ketika dibawa ke kubur. 3 macam yang hantar. Ahluhu, hartanya hantar. Ahluhu, keluarganya. Wa maluhu, hartanya. Wa amaluhu, dan amalannya. Fokus pada pagi ni amalan. Yang hantar ke kubur besok bila kita mati, keluarga kita. Artinya kalau ayah mati, mak tak pergi, mak duduk rumah. Orang kata mak jangan pergi, mak dalam iddah, mak tak pergi kan. Siapa pergi lagi? Anak beranak dia, adik beradik belah ayah, saudara mara. Minimum yang patut pergi saudara mara, ahli keluarga, minimum lah. Kita tak nak bila ayah atau ibu, adik beradik mati, seorang pun tak pergi hantar ke kubur. Kita tak nak macam tu. Orang lain hantar tu, itu pilihan. Orang yang lain hantar tu artinya bonus lah. Sepatutnya bila ahli keluarga mati, contoh ayah mati, anak-anak kena pergi semua, yang lelaki. Yang perempuan pun boleh pergi juga, tapi jaga batasan aurat. Boleh pergi kubur, jagalah elok-elok pergi kubur ni. Pergi kubur tak macam pergi pasar raya. Pergi kubur tak macam pergi padang bola. Kena ingat sungguh-sungguh ni. Pergi kubur seolah-olah kita pun dah nak mati. Maknanya pergi kubur, kita akan menginsafi apa yang ada kat kubur tu. Tengok kubur, insaf. Itu sebab kita pergi kubur. Siapa lagi hantar? Iaitu saudara mara, jiran-jiran, rakan taulan yang hantar, tuan sekalian. Kadang-kadang kita tak jangka nasib seseorang. Yang hantar kadang-kadang berpuluh ribu ada juga. Kadang yang hantar tak sampai 100. Kadang yang hantar 3 orang saja. Kadang yang hantar pengali kubur yang ada. Ada juga. Yang hantar naik van, mana orang kan? Tak mana pun tak ada nasib masing-masing lah. Macam kisah budak mati. Budak ni mati. Kisah ni berlaku di satu negeri, tuan-tuan sekalian. Kawan saya cerita, sebab kawan saya pergi ziarah budak ni. Budak ni orang tak kenal pun, kan? Tapi bila dia pergi ke rumah budak ni di satu negeri, dia pergi, tuan-tuan sekalian, dia tengok ramai pula orang yang meninggal ni remaja, lebih kurang umur 16-17 tahun. Ramai yang hadir, tuan-tuan sekalian. Tak daripada mana tah, bapak dia pun tak kenal siapa yang hadir ni. Tak siapa-siapa yang hadir. Siapa yang hantar tu? Allah yang hantar. Jadi kawan saya tanya kepada bapak dia, bang, dia kata, ramai yang hadir ni,
Ni kawan-kawan dia ke? Entahlah, saya pun tak tahu siapa yang datang ni. Ramai, tuan-tuan sekalian, tu nasib dia lah. Jadi selepas budak ni dikebumikan, kawan saya tanya kepada ayah dia ni. Dia kata, bang, mesti ada amalan dia bang, yang punya ramai yang hadir ni datang menyemayangkan dia hantar ke kubur, tak mana-mana sampai. Saya pun tak pasti dia tu apa amalan, sebab dia ni duduk asrama kan. Kat rumah saya tak nampak pun apa dia buat. Cuma satu saja yang saya nampak, satu saja amalan dia. Kadang-kadang amalan ni lah tuan-tuan, penyebab Allah Ta'ala ambil sebagai satu benda penting kepada diri kita. Anak saya kawan saya ustaz lah. Anak saya ustaz, dia ni tak pernah tinggal sembahyang duha. Tak pernah. Artinya kalau balik ke rumah kita ni, sembahyang duha tak tinggal. Kalau pergi mana-mana pun pasti kalau boleh singgah mana-mana nak sembahyang duha. Itu je ustaz yang saya nampak, sembahyang duha je. Tak ada lain pun. Saya kata tu mungkin. Macam dihulangat lah kan tuan-tuan sekalian. Pemuda tu ditemu bual oleh penemu bual lah. Rumah dia tak masuk air. Dikala rumah orang lain masuk air, rumah dia tak masuk air. Punya teruk air lalu, dia kata rumah dia tu tak masuk air setakat beranda saja dekat ibu jari kaki je. Dia lain keliling rumah kena air, dia kata teruk. Kenapa pula? Tanya. Ketika tu saya azan. Bila saya azan, ditakdirkan air tu tidak masuk rumah saya. Air laju, dia kata tak masuk rumah saya. Kan? Maka inilah kuasa Allah Ta'ala. Dia kata saya azan saja. Jadi orang pun tanya, takkan azan saja, abang mesti ada amalan sebelum ni. Dia pun tersentak, tuan-tuan. Maka dia jawab, saya tak ada amalan sangat, cuma nak sebut juga amalan tu supaya menjadi pedoman kat kita. Kan? Apa dia amalan dia? Setiap malam, tuan-tuan sekalian, dia tidak terlepih daripada membaca satu surah yang mempunyai 30 ayat. Nama surah tu Tabarakallazi. Setiap malam baca. Itu amalan yang tidak akan terputus sampai akhir hayat. Okey? Yang pertama siapa hantar ke kubur? Keluarga kita lah kan. Tu dia. Minimum keluarga je hantar. Baik. Yang kedua, yang hantar ke kubur harta kita. Kan? Ayah meninggal, kereta ayah orang bawa, motor ayah orang bawa. Tuan-tuan sekalian, dompet ayah anak bawa. Mana tahu tiba-tiba pula orang minta duit kat kubur. Pernah berlaku bodoh ni. Kawan saya cerita juga. Kita ni ada kawan kadang-kadang dia cerita, aku pergi uruskan satu jenazah, dia kata, ketika mayat diturunkan dalam kubur, datang seorang perempuan minta hutang kepada si mayat. Mana ada mayat ada duit dah nak bayar. Maka orang pun tanya, awak ni siapa? Saya kawan kepada jenazah ni. Kenapa pula? Dia ada hutang dengan saya. Yelah, memang ada hutang tapi tak kena tompek kan. Maknanya di tempat kubur pun harta pun dibawa. Berapa hutang dia? Sekian-sekian. Buka cek. Ketika itu ialah ditakdirkan Tuhan ada yang bawa cek kan. Berapa hutang ni? Sekian. Dia pun buat cek, sign tahu siapa nama, sign ambil belah. Hutang. Tak apalah, maknanya jenazah itu tidak ada hutang. Kalau perempuan itu tidak menghalalkan hutang, masalah kepada jenazah. Hutang ni tuan sekalian, dia punya dahsyat, dia tak bayar. Kecuali hutang yang dekat bank-bank lain kan. Hutang kat bank, kita contoh bank apa ke, dia ada perjanjian, mati kamu maka syarikat insurans bereskan. Macam rumah pun sama, kita ambil takaful beli rumah, kita mati rumah tu free. Okeylah tuan-tuan sekalian, itu tak masalah benda tu. Tapi kalau dengan orang dia tak halalkan hutang sampai hari kiamat, tuan-tuan bahaya kita. Kan? Baik. Jadi kereta bawa, duit bawa, selipar anak pakai, kain pelikat pun dibawa.
Kain pelikat ayah pun dibawa kan, untuk tutup dia punya kain keranda tu. Siapa punya kain ni? Ayah punya. Bawa pula kain batik. Semua harta-harta tu dibawa. Baju ayah anak sulung yang pakai. Baju siapa ni? Baju ayah saya muat lagi pakai. Semua bawa. Itu yang kita kumpul, tuan-tuan sekalian. Ikut ke kubur? Ikut. Tapi rumah tak ikut. Rumah lepak dekat tompek dia. Kalau rumah ni boleh ikut, boleh diangkat, rumah pun nak ikut. Sebab rumah tu yang kita duduk. Kan? Semua tinggal, tuan-tuan sekalian. Tak habis dah. Tuan-tuan, itu yang ikut kita. Tu sebabnya keluarga kita ni, macam mana kali pun tuan-tuan sekalian, keluarga yang akan teman sehebatnya, tak ada pun yang sehebat-hebat kita punya keluarga, dia akan duduk kat situ. Tak ada duduk, tak ada balik punya. Apabila mayat tu hidup, kita akan polok dia sekuat hati. Isteri malam tu polok suami, suami malam tu polok isteri. Sebab masih hidup. Bila dah jadi mayat, takkan polok beria-ia, tak ada. Dia akan peluk sikit je ataupun cium sikit sebab dah jadi mayat. Kenapa tak nak peluk beria? Itu adalah emosi kita. Yalah dah jadi mayat kan? Kan dah ya, mayat pun dah tak ada emosi dah. Maka tak peluk terlampau banyak. Macam itulah. Baik tuan-tuan sekalian kan? Betul. Jadi tetap balik. Baik. Orang yang kena seksa dalam kubur menurut ulama kerana meratapi si mayat atas wasiatnya. Kalau dia tak wasiat, yang tinggal tu meratapi, menangis depan kubur, si mayat itu tidak diseksa. Tidak diseksa. Sebab bukan dia suruh. Yang jadi mayat diseksa, kena faham ya. Yang jadi mayat diseksa kata para alim ulama, apabila dia wasiatkan kepada isteri dia. Dia wasiat. Dia kata, Leha, bila aku mati besok, aku wasiatkan kau ratapilah kematianku. Maka bila isteri meratapi kematian suami, menangis di kubur, maka mayat itu diseksa. Sebab apa? Wasiat itu. Wasiat yang bercanggah. Meratapi mayat tak boleh. Menangis-nangis di kubur tak boleh. Tinggal di kubur lama menangis, meratapi sampai koyak-koyak baju, sampai tak makan, tak boleh. Kan? Maknanya dia ikut wasiat si mati yang bagi wasiat. Tapi kalau si mati tidak mewasiatkan begitu, isteri yang meratapi mayat tidak diseksa. Aku tak suruh pun buat benda ni. Kan? Kenapa dia buat? Maka tak kena. Berhati-hati bila nak berwasiat. Jangan wasiat yang bercanggah kan? Kita bimbang. Begitu ya. Baik tuan-tuan sekalian. Nabi sambung lagi. Okey, fayarji'usnani wa yabqa wahidun, yang akan kembali dua, yang tinggal ialah satu. Kembali balik tuan-tuan sekalian, semua dah balik, naik kereta, naik motor tuan sekalian. Last kali yang pasti balik ialah biasanya penggali kubur ataupun dia punya sanak saudara balik. Tuan-tuan pengalaman pergi kubur kan? Saya pun pengalaman pergi kubur juga. Kan, kubur yang paling banyak yang saya pergi inilah kubur Pelangi 2 ni. Yang dah cantik, yang dah cantik, yang ada orang buat viral kan, kubur tenggelam tu kan. Tak apalah tu kan. Artinya tuan-tuan pergi kubur, semua balik. Tuan-tuan ingat ya, kita dalam kubur besok tuan-tuan sekalian, kenapa ditanam sampai 6 kaki? Mayat ni segi biologinya, hari pertama lama dia busuk kat kepala. Dia busuk dah. Segi biologi dia. Hari kedua, segi biologi dia perut dah pecah sebenarnya. Dia busuk. Itu sebab dia tanam 6 kaki ke bawah supaya tak bau. Itu segi fizikal memang macam tu. Fizikal ya, dalam kubur kita tak tahu. Kalau segi fizikalnya, kalau mayat dibiar lama, busuk dan pecah, akhirnya berulet dan sebagainya. Okey, itu sebab ditanam 6 kaki ke bawah. Tak boleh tanam 3 kaki, 6 kaki ke bawah. Zaman dulu pula, supaya tak nak bau lagi, tak nak harimau datang korek, maka dia buat liang topi. Dia tak buat liang tengah-tengah. Waktu tu tanah banyak, tak apa.
Sekarang tanah tak banyak, maka liang itu dikorek tengah-tengah, letakkan papan, tanam dia habis. Dulu kan tapi kan tengok tutup lagi kan, dah lah tapi tutup pop lagi, jadi mengelak daripada binatang buas zaman tu yang banyak, takut dia terbau dia korek. Rimau, nah, dalam hutan banyak. Kubur zaman dulu kat hutan kan, kubur zaman sekarang di kawasan taman kan. Macam tu tuan sekalian ya. Nabi kata yang balik dua, keluarga kita dan harta kita bawa balik dah tuan sekalian. Jadi yarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu, yang tinggal kita punya amalan. Tuan-tuan, sampai saja masuk kubur, roh masuk. Siapa yang masukkan roh? Allah Ta'ala. Maka tuan-tuan sekalian, malaikat akan bangunkan jenazah tu, dudukkan dia. Ni ada dalam hadis. Malaikat munkar nakir naikkan, dudukkan dia. Okey, duduk kat mana aku ni ya? Dah lah dalam kubur dah. Tuan-tuan, malaikat munkar nakir ni, tuan-tuan sekalian, suara dia kalau dalam satu yang saya baca tu macam halilintar tuan-tuan sekalian. Macam tu suara dia. Kuat takut dalam tu. Kan? Baik. Bila masuk kubur tuan-tuan sekalian, tuan-tuan, apa tu nak sebut pada hari ini tuan-tuan sekalian, antara peneman yang paling setia ya, tuan-tuan, nak sebut pagi ni. Tak ada lain dah. Peneman yang paling setia tuan-tuan sekalian ialah Al-Quran. Okey. Ini yang teman yang paling setia. Bila mati, maka Quran akan berada di kepala, di samping malaikat munkar nakir. Kan? Maknanya malaikat munkar nakir ni nak tanya macam-macam, Quran kata aku kat sini, dia kata. Okey. Iaitu bila Al-Quran berdialog dengan malaikat, ini teman aku. Maknanya Al-Quran ni tuan-tuan sekalian, siapa yang amal baca setiap hari, tak kira surah apa pun, walaupun ada satu surah yang Nabi sebut tuan-tuan sekalian, bila kita baca setiap malam. Okey, yang Nabi kata dalam hadis, di mana ada seorang sahabat jumpa Nabi, ya Rasulullah, aku gali tanah ni tanpa aku menyangka itu kubur. Zaman dulu ada sahabat ni, dia korek tanah. Dia korek tanah tuan-tuan sekalian, kemudian dia tak menyangka pula itu kubur. Aku nampak dalam tu ada seorang lelaki membaca surah Al-Mulk hingga khatam. Zaman tu kenapa dia jumpa? Allah Ta'ala jumpakan orang tu baca surah Al-Mulk hingga khatam. Nabi jawab, tengok, ni surah khas. Surah ini kata Nabi kepada sahabat tu, ini hadis riwayat Imam Tirmizi ya. Surah itu ialah penegah, penyelamat yang menyelamatkan tuannya daripada azab kubur. Siapa baca malam karang surah Al-Mulk, dia cover 24 jam ya. Tuan-tuan baca malam karang pukul 8 malam, 8 pagi besok, 8 pagi, 8 malam, 24 jam surah ni cover. Surah ni cover artinya tuan-tuan baca malam karang surah Al-Mulk, mati 3 pagi, Nabi sebut apa? Menyelamatkan dia daripada azab kubur. Ni khas surah ni sahaja yang Nabi sebut dalam hadis, siapa baca malam maka terselamat, menyelamatkan tuannya daripada azab kubur. 24 jam cover surah Tabarakalladzi. Kan? Ada orang hafal surah ni tuan-tuan sekalian, tak sampai baca malam, dia baca lepas maghrib. Ada orang baca sebelum tidur. Tak apa, yang penting malam. Tuan-tuan ya. Maka didudukkan jenazah tu, duduk kat mana aku ni kan? Dalam kubur dah. Kan? Tuan-tuan. Kemudian tuan-tuan sekalian, maka malaikat pun tanya soalan. Ini orang-orang yang tidak ada peneman Al-Quran. Orang yang ada peneman Al-Quran, maka tak ada masalah. Quran tu teman dia. Dia berdialog dengan malaikat bukan nakir tuan-tuan sekalian. Jangan buat apa-apalah dekat kepada aku punya kawan ni, aku temankan dia. Selesai. Orang-orang yang membaca Quran. Okey? Baik. Tuan-tuan sekalian, bila dapat jawab 5 soalan,
maka dia akan buka satu pintu. Pintu ni adalah pintu syurga dalam kubur. Ada dalam hadis juga. Kan, masuk dalam tu. Tuan-tuan, rupa-rupanya jika tuan-tuan mati besok atau malam ni atau lepas ni ditanam di kubur, tuan-tuan sekalian, dekat mana-mana pun tak kisah. Tuan-tuan sekalian, dapat jawab soalan-soalan muka nakir, tuan-tuan sekalian. Yang jawab itu bukan kita punya mulut, tapi amalan yang kita bawa. Dapat jawab, maka masuk dalam pintu syurga tu. Dalam tu ruh-ruh yang baik dah banyak, dalam tu dah ramai. Masuk, tengok ramainya ruh-ruh dalam syurga ni. Tanya, engkau orang baru ke? Aku orang baru. Kau perasan tak dulu ada kawan kita tu kan, dia dah mati lama dah, tapi aku tak jumpa dalam ni lah. Kat mana dia sekarang? Tuan-tuan, apa artinya? Artinya ada manusia yang tidak dapat rezeki pergi ke pintu syurga tu. Sebab apa? Dia tak dapat jawab soalan. Maka diletakkan di pintu-pintu neraka dalam kubur. Itu dia. Okey? Baik, tuan-tuan sekalian. Okey, apakah amalan yang bawa kita selamat di alam kubur, tuan-tuan sekalian? Dalam hadis yang lain, tuan-tuan sekalian, dia kata sedekah yang tidak dipublicitikan. Okey, dia sedekah tapi dia tak wawarkan pada orang. Kan? Ada orang dia sedekah, dia tak tahu bila dia sedekah, berapa dia sedekah. Ada orang dia suka sedekah dipublicitikan dalam media. Yang dalam media tak masalah, dipubliciti tak masalah. Tapi nak sebut pada pagi ni, tuan-tuan sekalian, sedekah yang disembunyikan inilah yang kata Nabi, okey, menghilangkan kepanasan manusia dalam kubur. Fungsi sedekah yang diam-diam ni, tuan-tuan sekalian, tuan-tuan sedekah tak bagi tahu orang. Tuan-tuan sedekah diam-diam, tidak publishkan dalam media, kan? Inilah yang Nabi kata menghilangkan kepanasan manusia dalam kubur. Okey, maknanya tuan-tuan sedekah saja diam-diam boleh menghilangkan kepanasan manusia di alam kubur. Tuan-tuan, amalan yang lapangkan kubur apa? Ibadat. Amalan yang cerahkan kubur, ibadat. Tetapi ada satu lagi amalan yang kata Nabi menjauhkan kepanasan, namanya ibadat sedekah. Tapi dia tak publish. Kan? Tuan-tuan, kenapa tak nak publish? Sebenarnya boleh publish pun dalam media sosial, cuma takut ada perasaan riak saja. Itu je dia nak jaga. Tuan-tuan, dia tak ada lain pun. Itu saja. Maknanya tuan-tuan, banyakkan sedekah lah, kan? Banyakkan sedekah. Ada seorang ustaz, tuan-tuan sekalian, dia banyak sedekah, sampai sedekah tu terlampau banyak. Orang kata kat dia bila dia ceramah, tuan-tuan sekalian, minta macam-macam, minta lebih. Sebenarnya tuan-tuan sekalian, rupa-rupanya duit yang dia dapat tu dia sedekah kepada sekolah-sekolah dia, anak yatim, ibu tunggal. Kan kita tak tahu orang punya amalan, tuan-tuan sekalian. Orang tahu sangka buruk je. Banyak ustaz-ustaz sekarang ni bila berceramah minta demand tinggi. Sebenarnya duit yang digunakan tu dia sedekah kepada orang susah sebenarnya. Sebenarnya di belakang dia tak cakap kat mana duit yang dia dapat tu hantar ke mana. Rupa-rupanya tuan-tuan sekalian, duit tu diberi kepada anak yatim sekolah yang dia buat, kepada ibu tunggal yang belajar di tempat dia. Dengan duit itulah tuan-tuan sekalian. Pernah ustaz ni tulis buku, tuan-tuan sekalian, ustaz ni pun tulis buku juga. Duit yang dia dapat tu, royalti yang dia dapat, tuan-tuan sekalian, dia tak ambil. Dia terus hantar terus ke tempat betul anak yatim, ibu tunggal yang ditinggalkan anak-anak ni. Tuan-tuan tahulah siapa ustaz ni kan. Dia terus, tuan-tuan sekalian, dia punya duit royalti tu hantar ke situ, dia tak ambil pun. Kan? Tak cakap pun kat orang apa dia buat. Inilah dia, tuan-tuan sekalian, sedekah yang tidak dipublishkan nama dia, diam-diam saja. Tapi bila sedekah itu dipublishkan, tidak pun salah. Kan? Tidak pun salah. Tuan-tuan pun tahu kan,
Orang bila sedekah mesti papakan cek, mock check namakan. Tu pun tak salah. Baik. Yang ketiga tuan-tuan sekalian nak sebut amalan yang dibawa. Satu amalan tuan-tuan sekalian ada kisah zaman Nabi tuan-tuan sekalian. Ini pun ada dalam hadis. Ada seorang sahabat tuan-tuan sekalian, dia ni banyak zikir. Zikir la haula wala subhanallah, banyak zikir tuan-tuan sekalian. Dia jumpa Nabi. Ya Rasulullah, aku ni banyak zikir lah ya Rasulullah, zikirnya. Jadi salawat aku nak sebut namamu ni macam mana? Kan 1/4 ke sehari? Kalau dia 6 jam 1/4, tuan-tuan kira lah dia salawat. Maknanya dia 1/4 tu, kalau 6 jam sehari dia salawat, maknanya 2 jam dia hanya salawat. Nabi kata apa? Dah banyak bona selawat tu kan, kalau boleh tambah lagi kan. Maknanya Nabi kata tambah lagi walaupun dah banyak. Ya Rasulullah, aku perlu sebut namamu ni 2/3 ke? 2/3 ni dah hampir banyak. Kalau dia zikir 6 jam, artinya lebih kurang 3.5 jam selawat Nabi sahaja. Nabi kata apa? Itu pun dah banyak, kalau boleh tambah lagi. Nabi tak kata berhenti tak. Berapa banyak aku nak selawatkan Nabi ni? Kan? Dia tanya lagi kepada Nabi, ya Rasulullah, adakah seluruh hidup aku ni aku perlu berselawat kepadamu? Okey, tuan-tuan sekalian, sepatut macam itulah. Maksudnya dah banyak dah tu, kalau boleh lebih lagi. Tak ada full stop Nabi kata. Maknanya apa? Maka sahabat ni ambil keputusan tuan-tuan sekalian. Apa dia? Nabi tak kata berhenti tak. Nabi kata tambah lagi. Tambah lagi dia katakan. Maka dia ambil keputusan, ya Rasulullah. Jadi aku ambil keputusan, aku jadikan keseluruhan hidup aku untuk selawat padamu ya Rasulullah. Adakah salah kita sehari tu selawat Nabi saja tanpa kita zikir lain? Langsung tak salah. Sebab ini dalilnya. Sebab Nabi kata, kalau kita jadi, kata sahabat tadi tu yang zikir banyak, dia kata apa? Ya Rasulullah, aku jadikan keseluruhan hidup aku ini untuk selawat kepadamu ya Rasulullah. Nabi pun jawab, tuan-tuan, ambillah panduan Nabi. Sebab terlampau banyak selawat, maka Nabi pun jawab. Maknanya siapa yang terlampau banyak selawat kepada aku, tengok, aku cukup untuk menyelesaikan kemurungan dan masalah kamu, dan ampunkan dosa kamu. Tuan-tuan banyak selawat tuan-tuan sekalian, Nabi kata apa? Cukup untuk menyelesaikan kemurungan. Banyak selawat kan, dan masalah kamu selesai dan Allah ampunkan dosa. Itu Nabi jawab. Tuan-tuan sekalian, tuan-tuan bayang ya, zikir-zikir lain Allah Ta'ala bagi dia punya motivasi. Zikirnya dapatnya, kono time selawat lain pula. Siapa yang selawat sekali kepada Rasulullah, Allah berselawat kepadanya 10 kali. Bayang tuan-tuan sekalian, dia lain pula. Itu yang berlaku. Tuan-tuan, ini amalan yang bawa. Maknanya yang kedua, selawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam hadis riwayat Imam Tabrani pula tuan-tuan sekalian, tuan-tuan kena buat ni paling simple. Hadis yang saya sebut tadi yang berselawat banyak tu, takut tak mampu nak buat banyak. Maka Nabi pesan, hadis riwayat Imam Tabrani, dia kata apa? Sesiapa yang selawat ke atasku 10 kali pagi, 10 kali petang, 10 ya. Kita ambil tangan kita ni, Allahumma salli ala Muhammad, 10 kali saja cukup, tak lebih. Jangan 9. Sebab Nabi kata 10. 9 tak jadi sunnah tu. 10 je kan? Dan potong 10. Lebih tak masalah, jangan kurang daripada 10. 10 lebih, petang 10 kali, maka dia berhak dapat syafaatku di akhirat. Kenapa berhak saja? Kenapa tak duduk dengan Nabi? Sebab 10 je, tak banyak kan? 10 ni lah kata Nabi, siapa selawat lepas subuh 10 kali, potong lepas asar contoh, maka Nabi kata berhak dapat bantuan dekat akhirat. 10 je.
Tuan-tuan, 10 ni senang tak? Senang bagi yang nak senang, susah bagi yang nak susah. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. 3 je lah, 3 je dapat. Tak dapat dah. Tambah lagi sikit, Allahumma salli ala Muhammad, ampak untuk Isnin. Besok tambah lagi, ulang balik sampai 10. Tangan kita kan ada 5 boleh kan? Maka sampai 10. Tuan-tuan, ini amalan yang kita akan bawa. Baik, yang keempat, tuan-tuan sekalian, saya sebut sikit-sikit je. Ada 2 lagi dah saya sebut. Hadis riwayat Imam Ahmad, tuan-tuan sekalian ya. Iaitu Nabi berpesan, tuan-tuan, jangan tinggal ni. Okey? Tadi pun imam tadi pun dah buat tadi dah. Baik, ada 2 solat saja, tuan-tuan sekalian, yang Nabi sebut. Lepas solat ini, jangan lupa baca zikir. Ni pun zikir juga, ataupun ni doa sebenarnya. Apa dia, tuan-tuan sekalian? Nabi tak sebut lepas zuhur, Nabi tak sebut lepas asar. Nabi minta lepas subuh, lepas maghrib je. Cukup tuan-tuan sekalian. Nabi mungkin Nabi tahulah kalau nak buat setiap solat mungkin tak mampu. Nabi bagi tahu 2 saja. Kau bacalah doa ni selepas subuh dan selepas maghrib 7 kali. Kenapa tak 6? Dan Nabi kata 7 lah. Macam tadi kan 10 lah, atau lebih. Tapi yang ni 7. Lepas semayang maghrib, lepas semayang subuh. Contohnya wirid tadi kan, apa dia? 7 kali je. Pegang tangan 7, pastikan 7. Allahumma, wahai Tuhan, ajirni, elakkan. Allahumma, wahai Tuhan, ajirni, hindarkan aku minan nar, daripada azab api neraka. 7 kali. 7 kali 7. Maknanya tuan-tuan sekalian, mati lepas tu subuh baca, mati sampai zuhur, maka terhindar daripada azab api neraka. Ini amalan, tuan-tuan sekalian. Dan yang terakhir, sebenarnya amalan banyak. Ini saya ambil hadis, tuan-tuan sekalian ya. Ambil daripada hadis Nabi SAW ya. Baik, yang terakhir, tuan-tuan sekalian ya, sebelum kita tutup. Apa dia? Nabi berpesan, ada satu zikir dibaca 100 kali. 100 kali pula. 100 kali. Kan? Amalan kita, tuan-tuan sekalian, dia tak boleh baca tak baca. Dia istiqamah. Itu yang Allah nak tengok. Allah paling suka orang yang buat satu amalan istiqamah. Apa nama zikir itu? Subhanallah wa bihamdi. Tu je. Subhanallah wa bihamdi 100 kali. Dosamu terhapus meskipun sebanyak buih di lautan. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallah wa bihamdi. Baca 100 kali. Jangan kurang. 100 kali. Hadis riwayat Imam Bukhari. Itulah kita punya teman-teman yang paling setia di alam kubur ya. Jadi saya buat rumusan. Rumusannya ialah, pertama sekali, teman yang paling setia, yang paling utama ialah Al-Quran. Tuan-tuan jaga Quran ya. Quran baca. Baca Quran hari-hari, salai pun tak apa, istiqamah. Baca saja. Okey, dalam Al-Quran ni pula ada satu surah yang mencegah daripada azab kubur, namanya surah Tabarakallazi atau surah Al-Quran. Yang kedua, teman yang setia yang boleh menjauhkan kepanasan, iaitu sedekah yang tidak dipublishkan, sedekah yang disembunyikan, tangan kanan bagi, tangan kiri tak tahu. Maknanya sedekah yang boleh penyebab hilangnya kepanasan. Okey, yang boleh melapangkan kubur, ibadat. Apa saja ibadat melapangkan kubur, yang boleh mencerahkan kubur ialah ibadat juga. Yang ketiga apa tuan-tuan sekalian? Yang ketiga, salawat Nabi. Okey, salawat Nabi ni ada 2 pilihan. Pertama, kita hanya boleh salawat pagi 10, petang 10. Berhak mendapat syafaat. Dalam yang kedua pula, yang Nabi kata, salawat ke aku ni kalau boleh lebih lagi. Kalau boleh lebih lagi. Kalau boleh lebih lagi, yang Nabi kata, cukup orang yang selalu baca selawat terlampau banyak dalam sehari ni,
cukup untuk menyelesaikan kemurungan emosi dia dan masalah dalam peribadi dia. Akhirnya Allah ampunkan dosa. Yang keempat, banyakkan doa. Doa hindar daripada azab api neraka 7 kali lepas subuh, 7 kali selepas maghrib. Yang terakhir, ada satu zikir yang bila Allah ampunkan dosa maka terhindar daripada azab kubur, iaitu subhanallah wa bihamdi 100 kali. Jadi pagi ni ada beberapa yang saya kongsikan untuk diri saya dan tuan-tuan supaya kita sentiasa beramal sebelum kita meninggal dunia, insya-Allah. Jadi tuan-tuan sekalian, mudah-mudahan kita semua terhindar daripada musibah yang Allah hantar kat kita. Yang baik, yang tak baik, semuanya akan dapat musibah tu. Yang tak ustaz, yang tuan guru, semua kono. Quran pun Allah Ta'ala ambil juga, hilang banjir semua. Kita sama-sama doa supaya tahun 2022 Allah Ta'ala bagi yang lebih baik berbanding tahun yang sebelum ini. Wallahu a'lam. Tuan-tuan, kita tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.